Assalamualaikum, salam sejahtera dan bertemu kembali bersama Noro TV. Jujutsu Kaisen 223 manga chapter review. Alright, tanpa membuang masa, jom layan video ni bersama my best of friendo, my brother Todo Wugi Wugi. Let's get it. Chapter ini bermula dengan Gojo dan Ichichi berjalan di Shibuya sambil Gojo teringat apa yang pernah berlaku di Shibuya sebelum ini. Ichichi bertanya mengenai perjalanan masa dalam Prison Realm dan Gojo berkata dia rasa seperti tak mau lalui pengalaman berada dalam tu lagi. Kemudian Gojo bertanya apa yang terjadi kepada manusia yang terlibat dalam Shibuya insiden di tingkat B5. Ichichi menjawab yang banyak manusia berhampiran Shibuya mati disebabkan oleh kespirit yang dibebaskan. Walau bagaimanapun disebabkan terdapat peninggalan kesan kes energi Gojo di B5, tak ada kespirit yang berani menghampiri tempat tersebut. Manusia yang terkesan oleh domain expansion Gojo juga sudah kembali normal. Gojo dan Ichichi tiba di rooftop di mana prinsipal Gakuganji dan Utahime berada. Sementara itu Uraume berkata hari perlawanan telah tiba tapi waktu dan tempat seperti belum diputuskan. Sukuna membalas yang dia tak perlu semua itu sebab dia dah boleh tahu. Sukuna dapat rasakan kes energi luar biasa Gojo dari jauh muncul pada tepat masanya. Flashback ketika Gakuganji memberitahu Gojo bahawa dia telah membunuh Yaga ditunjukkan. Gakuganji hairan kerana tiada sesiapa dari Tokyo yang membenci dia atas pembunuhan yang dia telah lakukan. Gojo berkata yang dia tahu Gakuganji ialah seorang yang sentiasa menurut perintah, disebabkan itu Gojo macam boleh juga nak percayakan dia. Lagipun orang atasan Jujutsu boleh bagi arahan untuk bunuh Yaga sebab Gojo dah terperangkap dalam Prison Realm. Kalau tidak memang goyanglah mereka semua nak bersuara. Jadi Gojo tak ada masa nak salahkan sesiapa. Sebelum Yaga mati dia juga ada sampaikan info mengenai panda yang juga kelihatan tengah mendengar perbualan di antara Gojo dengan Gakuganji. Yaga memberitahu yang Curse Corps bukan mutant biasa-biasa. Jumlah mereka boleh bertambah dengan mengulangi proses yang sama. Namun Gojo sedar info penting itu tidak didedahkan oleh Gakuganji kepada orang atasan. Gojo kata orang tua tu pun dah berubah dan kalau dia ada dekat headquarter pasti lebih baik sambil kita dapat lihat orang atasan habis semua dibunuh. Mungkin Gojo yang bunuh mereka semua disebabkan Ichichi ikut Gojo sekali untuk letakkan barrier di kawasan kejadian. Ichichi mempersoalkan kenapa dia dibawa oleh Gojo sedangkan banyak lagi sorcerer yang ada untuk hanya letakkan barrier. Gojo berkata Ichichi ialah orang yang paling dia percaya dan hanya satu sebab itu yang dia perlukan. Balik ke waktu semasa, Ichichi letakkan lagi barrier di rooftop sambil mahu membalas kepercayaan the strongest man in the world ke atasnya walaupun nyawa dia terkorban. Kemudian kita didedahkan dengan kes teknik Utahime yang bernama Solo Prohibition Zone. Untuk mencapai kapasiti maksimum, Utahime lakukan setiap perbuatan bagi aktifkan kes tekniknya dengan sempurna. Utahime mengucapkan sesuatu, dia lakukan simbol tangan dan menari melalui muzik. Inilah kemuncak kes teknik Utahime yang seperti traditional sorcerer. Hasil ritual yang dilakukan oleh Utahime, kes energy output ditingkatkan kepada 120%. The strongest sorcerer dalam sejarah berlawan dengan the strongest sorcerer pada hari ini. Siapa yang akan digelar pencabar akan ditentukan melalui serangan pertama. Kemudian Gojo turut dilihat melakukan setiap perbuatan seperti Utahime dan hasilnya kes energy output sekarang berada di tahap 200%. Gojo hasilkan teknik Hollow Purple dari jarak jauh ke arah Sukuna yang kelihatan sangat terkejut. Serangan Gojo tersebut memusnahkan bangunan di mana Sukuna berada dan setiap kawasan yang dilalui oleh Hollow Purple. Sukuna gagal membaca serangan Gojo disebabkan barrier ciptaan Ichichi. Walaupun Sukuna dapat rasakan kehadiran Gojo, dia tak dapat kesan jumlah kes energi yang dihasilkan sehingga Hollow Purple betul-betul depan mata dia. Akhirnya dua sorcerer terkuat bersemuka dari jarak dekat dan kelihatan tangan kanan Sukuna telah hancur. Gojo berkata kepada Sukuna yang pencabar untuk perlawanan ini ialah Sukuna. Gojo mahu sampaikan bahawa dia lebih berkuasa. Habis chapter ni
ini dan no break next week. Peminat Gojo Satoru pasti gembira membaca chapter ini. Kekuatan Gojo memang sangat dahsyat, namun harus diingat Sukuna dapat tahan serangan tu yang hanya hancurkan sebelah tangan. Mungkin juga Sukuna sempat mengelak walaupun dia dapat kesan last minute holo purple tu. Minggu depan kita boleh tengok lebih banyak mereka beraksi dengan dahsyat dan siapa yang lebih berkuasa. Mengenai kematian orang atasan sebelum ni, Kenjaku dah bunuh beberapa orang, jadi yang tinggal tu mungkin dibunuh oleh Gojo. Ada juga yang mengatakan Yuta dan Toge yang bunuh orang atasan seperti yang kita lihat dalam chapter sebelum ini. Next chapter mungkin sambung dengan Gojo lawan Sukuna atau Kenjaku, Uraume dan sosera-sosera lain pula yang mengorak langkah. Walau apapun chapter-chapter selepas ni semuanya mesti padu, jadi jangan ketinggalan. Kita saksikan perlawanan yang ditunggu-tunggu ini, iaitu sosera terkuat dalam sejarah menentang sosera terkuat di era moden. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 223. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sosera. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Doro TV.